iaitu you menghafal lah. So, bila menghafal memang ada banyak masalah lah. That's why saya kata bila you menghafal, kita boleh lihat misalnya dalam awak punya quiz, bila saya marking quiz awak, saya dapat lihat. Saya boleh identify student yang faham dengan student yang tak faham. So kita boleh lihatlah perbezaan di antara student yang faham dengan student yang tak faham. For those student yang tak faham, maka dia akan jawab berdasarkan kepada assignment ataupun latihan ataupun mengikut buku, manual, tanpa dia memahami kenapa dia jadi macam tu. So that's why maka dia akan buat kesilapan lah. Memang kita akan perhatikan situ, memang akan berlaku kesilapan lah dekat situ. Okay, berdasarkan kepada awaknya. Sama lah juga di dalam assignment. Okay, bila you buat assignment, so bila you tanya saja, saya dapat tangkap dah bahawa sama ada you faham ataupun you tak faham sesuatu benda yang cuba awak selesaikan lah, sama ada awak boleh menguasai ataupun tak boleh. Memang saya dapat tangkap lah benda tersebut melalui kepada pertanyaan awak. Okay, saya boleh tahulah. Saya dah jelaskan bahawa kita cuma ada dua bentuk saja, sama ada release ataupun enlist, sama ada dianya berjenis user defined type ataupun ianya berjenis reference data type. So saya dah terang lah possibility dia. Maksudnya kalau dari segi you nak access data macam mana kan. Kemudian kalau you nak access balik data, kemudian you nak store data macam mana dan sebagainya lah. Okay, saya dah bagi tahu. Sama juga link list pun saya dah terangkan lah. Okay, link list saya pun dah terangkan dalam link list. Maksudnya because apabila awak tak get familiar, bila awak tak get familiar dengan method, that's why setiap kali awak buat tu buku manual tu kena ada kat sebelah, tapi saya tak tahulah sama ada awak dah print ataupun awak tak print buku manual awak. Saya tak tahulah, itu cara awak belajar. Itu saya tak tahu cara you belajar macam mana. Saya tak perlulah bagi tahu cara nak belajar macam mana. So masing-masing is up to you. Tetapi amat malang lah apabila semua kita dah provide everything. Okay, kita provide note, kita provide manual, kita provide buku rujukan, tetapi sebenarnya you tak baca pun. Okay, buku manual pun you tak print pun, ataupun kalau you ada hard copy, it's up to you. Kalau you rasa you boleh renung komputer lama untuk you baca, you tak nak print, you tak mau membazir paper, so you buatlah macam tu. As long as you baca lah, sekurang-kurangnya you tahu. Okay, so bila you buat contohnya dalam link list, saya dah kata dalam link list, okay, dalam link list untuk you create senarai kosong, maksudnya empty list, maksud of course you kena panggil dia punya constructor. So untuk link list, constructor cuma ada satu je. Okay, dia berbeza dengan array list. Dalam array list dia ada dua. Satu yang ada initial size, maksudnya you ada size, satu lagi tak ada size. Tapi dalam link list tak ada size, tapi student ada yang buat size. Itu yang saya pelik. Okay, so bermaksud dia tak rujuk pun. Maksudnya bila you buat untuk link list, you tak tengok pun dalam buku manual awak. Ataupun you tak refer dalam awak punya note. Awak main tulis je. So, memang saya marking dalam awak punya quiz, saya tengok benda tersebut. Memang ada. Ya, memang ada lah yang bubuh pandai-pandai, bubuh size kan. Sedangkan tak ada pun method tersebut. Tapi student masih buat lah. Itu di antara lah saya rasa. So, bila you nak buat sesuatu, you kena make sure bahawa you faham. Kemudian baru you boleh terjemahkan kepada coding lah. Kalau tidak memang ada masalah lah. You akan menghafal the programming. So bila menghafal tu memang you tak pergi ke mana lah. Memang tak pergi ke mana. So possibility untuk you buat kesalahan memang banyak lah. Especially dalam awak punya exam. Nanti bila you jawab awak punya 4 component assessment. Kita dah habis assessment 1, assessment 2 dan sekarang kita akan menuju kepada assessment 3. So awak boleh tengok lah dalam kita punya SOW tu. Okay, scheme of work tu. So you boleh tengok bila akan diadakan, minggu keberapa akan diadakan untuk component assessment yang ketiga. Component assessment ketiga ni dia equivalent to your test. Okay, dia sama dengan test. Dia adalah component test. Okay, so dan juga komponen yang keempat, maksudnya cuma ada lagi 2 komponen saja, iaitu assessment yang ketiga, iaitu awak punya test, dan juga komponen yang keempat iaitu awak punya final assessment. Okay, final assessment nanti akan dimaklumkanlah, itu adalah minggu peperiksaan. Maksudnya selepas daripada kita tamat kita punya kuliah. Selepas week 14. So nanti dia orang akan maklumkanlah tarikh yang dia orang akan buat serentak seluruh Malaysia, dia akan buat serentak lah. Sebab soalannya selaras, semuanya sama. Tetapi maksudnya di sini bila awak buat, so you make sure bahawa you tahu. Okay, that's why
Kalau tak tahu tu maksudnya saya suka bertanya. Okay? You kena rajin bertanya lah. Kadang-kadang student dia tak suka tanya, dia main pendah je. So dia akan buat kesilapan. You kena faham dua konsep tu je. Kalau faham dua konsep, bagi saya datanglah soalan apa you boleh buat. You cuma faham konsep kalau menggunakan bentuk soalannya adalahkah dia melibat reference data type ataupun ianya melibat berjenis object data type ataupun kita panggil sebagai yang tadi reference lah. Reference data type tu satu berjenis objek lah, selalunya berjenis objek, dan satu lagi yang berjenis kita panggil sebagai primitive data type. Okay? So dia cuma ada dua benda tersebut lah. Okay? Primitive ataupun ianya berjenis objek data type. So contohnya dalam awak punya quiz awak yang baru ni, quiz awak tu adalah yang melibatkan objek data type. So bila awak dah faham bahawa ada dua benda tersebut, maka gambaran dalam kepala otak dia mesti datang. Okay, kalau dia berjenis object data type ataupun dia yang berjenis reference data type, they should be macam ni. For example, kalau you nak access. For example, kalau you nak print balik data tersebut. So macam mana you nak print? Boleh tak aku print macam ni? Boleh tak aku print macam tu? So you akan tahu lah. Dia ada perbezaan. Kalau you menggunakan konsepnya adalah konsep reference data type dan juga berjenis primitive data type. Especially apabila you nak access data tersebut. Kalau object data type, especially bila you nak print, maka you kena be careful. So bila you nak print object data type, you kena be careful lah. You wajib menggunakan getter dan kemudian you perlu lakukan proses casting jika perlu. Jika perlu saya kata. So contohnya, misalnya kalau you buat untuk quiz awak yang untuk awak punya quiz yang baru ni, component assessment kedua awak. So tak perlu lakukan proses casting pun. Okay, tetapi ada student yang lakukan proses casting. Itu menunjukkan bahawa you tak faham. For those siapa yang buat proses casting tu salah lah sebenarnya. Sedangkan soalan tersebut tidak perlu dilakukan proses casting. So you kena faham. Kenapa tak perlu proses casting? Sebab return value type dia dah berjenis specific object. So bila ianya berjenis specific object, bermaksud bila you capai objek tersebut memang pulangkan data type berjenis objek tersebut. So nak casting buat apa lagi? Unless kalau you guna seperti mana soalan di dalam Java itu sendiri, built-in Java, iaitu dia pulangkan data type berjenis objek. Okay, kalau ianya berjenis objek, bermaksud wajiblah you lakukan proses casting. Itu tak boleh dielakkan. Sebab dia pulangkan data type berjenis umum. Maka kena jadikan dia berjenis spesifik. Itu yang perlu awak fahami. Dia tak susah pun sebenarnya kalau awak faham lah. Dia akan jadi masalah jikalau awak tak faham. So bila awak tak faham, that's why awak main letak dia. So bermaksud kalau you menggunakan yang berjenis object data type ataupun reference data type, bermaksud memang kalau you nak print, jawapannya you mesti kerjasama dengan for, you mesti menggunakan getter, get dia, dan kemudian kalau perlu casting, you casting. Kalau tak perlu, tak perlulah, tetapi for your assignment, wajiblah casting sebab you menggunakan, sebab you menggunakan built-in method, memang confirm you kena casting. Tetapi kalau dalam final exam is not necessary dia menggunakan built-in method. Bermaksud di sini, dia menggunakan method yang dia define sendiri. Okay? So bila dia define sendiri, you kena tengoklah method tersebut dan you kena suitkan dengan method yang diberi dalam soalan. So, itu bezanya. For those siapa yang nampak dengan for those siapa yang tak nampak. Memang saya boleh lihat dengan jelas lah benda tersebut. Dan satu lagi yang saya lihat dekat sini iaitu student, apabila you tak tahu, you tak suka bertanya. You meredah saja. Especially dalam lab lah. Masalah awak dalam lab, bila saya kata perlu nak tunjuk coding, awak takut untuk tunjuk dekat awak punya screen. Untuk share awak punya screen. Itu isunya. So bila awak takut untuk tunjuk, maka di situ susahlah kita nak perbetulkan kesalahan awak. So apabila you tanya pula menggunakan WhatsApp, programming is a very difficult kalau awak tanya menggunakan WhatsApp. Okay, sebab saya kena tengok the whole coding awak. Baru saya boleh verify case yang sebenar. So saya kena tengok perjalanan coding awak semua tu. Daripada situ baru saya boleh baca. Tapi kadang-kadang bila you tanya, cik kenapa jadi macam ni? It's very difficult untuk saya gambarkan benda tersebut. Okay, saya kena tengok. Berdasarkan coding tersebut baru saya boleh guess benda apa yang berlaku. Dan kalau saya boleh tengok, that's why sebenarnya pada sisi lab ni,
Kalau tak tahu, maka waktu tersebut adalah masa yang terbaik untuk you verify dan untuk you fahamkan sesuatu benda yang awak tak boleh buat. Itu adalah waktu yang sebenarnya lah awak buat. So that's why saya tengok lah, maka you kena faham benda tersebut lah. Okay, bila saya marking lah, baru saya dapat lihat lah ke level of your understanding lah terhadap sesuatu konsep yang telah awak pelajari. So saya cuma nak make sure bahawa awak kena perhatikan bahawa bentuk penyelesaian, maksudnya bentuk penyelesaian dia ada dua, sama ada berjenis reference data type dan juga berjenis primitive data type. Proses apa yang akan berlaku? Of course you kena store data. Dia mesti ada proses, maksudnya store. Kemudian you nak access balik data tersebut. So bila you nak access, dia ada dua bentuk cara untuk access. Kalau dia berjenis primitive, macam ni. Kalau dia berjenis reference ataupun object data type, macam tu. So dia ada dua bentuk yang berbeza. Itu berbeza. Dari segi you nak access. Dari segi nak store, jawapannya sama. Sama ada you berjenis primitive, cuma beza. Sama di sini, maksudnya you kena faham. Kalau dia berjenis reference data type, bermaksud bila nak store, you kenalah menggunakan method method setter ataupun you menggunakan normal constructor. Itu you kena faham lah. Lepas tu you store lah ke dalam objek. Kalau berjenis reference data type, you input dan terus directly you can store value tersebut. Sebab kita tak ada objek yang perlu you store ke dalam objek dahulu. Itu bezanya. So you kena tengok perbezaan tersebut. That's why dalam assignment saya bagi dua approach. Dua bentuk soalan tersebut. Satu berjenis primitive, satu berjenis reference data type. Logiknya, kenapa saya buat begitu? Sebab dia ada perbezaan lah. Di situlah yang saya suruh you perhatikan perbezaan tersebut. Supaya you boleh bezakan benda tersebut. So bila you boleh bezakan benda tersebut, so kalau datang soalan yang berbentuk reference data type, maka you tahu this is kategori reference data type. Ini apa bentuknya? Kalau nak store macam ni. Kalau nak access balik, kena buat macam ni. So maksudnya kalau you nak manipulate, of course you kena guna for. Bila kena guna for, you kena guna method getter. Bila guna getter, awak kena casting. Okay, kena casting. Kalau lepas casting baru you boleh access balik. Bila nak access, kita kena menggunakan getter ataupun processor. Itu adalah bentuk dia macam tu. Dan kalau you nak print balik, jawapannya kalau nak print balik kena guna for. Lepas tu kena guna getter. Lepas tu kena guna casting. Lepas tu kena panggil method printer. So itu adalah format. So bila format tersebut melekat dalam kepala otak, so datanglah soalan macam mana, maka secara otomatik bila you kata printer, that maksudnya dia punya framework tu datanglah kepala otak. Penyelesaian macam tu. So suit balik dengan kena soalan. So bila kata getter, kita tahu getter tu perlu di casting jika perlu. So tengoklah soalan, oh data type-nya getter yang dia bagi dalam tu, dia bagi siap-siap macam awak buat dalam soalan awak punya test. So getter ni kalau awak tengok dia bagi dah siap-siap. So bila kita tengok getter ni, mana dia tu? Contohnya soalan kedua lah. Okay, soalan kedua ni, getter ni kalau awak perhati tengok tak? Dia bagi siap-siap kat sini. Get smartphone. Ni dia bagi, ni maksud saya smartphone. Data type dia berjenis specific smartphone. So dengan itu, kalau you guna get ni, you nak casting apa lagi? Memang dah dia ada berjenis smartphone. So jawapannya tak perlu casting lah. Itu maksud saya, you faham. You faham benda tersebut. So kalau you buat yang di dalam assignment awak tu, dia berjenis objek, OBJACT. That's why perlulah lakukan proses casting. Bila you panggil method ni, dia pulangkan data berjenis objek. Sedangkan data awak berjenis smartphone. Maka perlu lakukan casting pada objek yang asal. So cara casting, so itu sintaknya. Selepas casting, barulah kita boleh capai dia punya getter yang dalam sini. Tu dia punya understanding, kena faham betul. Tapi kalau dia dah berjenis smartphone, maksudnya bila you panggil get, dia pulangkan data ni berjenis smartphone. So bila dia pulangkan data berjenis smartphone, memang data awak ni memang dia ada jenis smartphone. So you nak casting buat apa lagi? Memang dia ada bersifat smartphone. Itu maksudnya. So that's why kalau awak perhatikan ni, yang ni saya tak mau discuss lagi lah sebab kita ada kelas satu lagi. So saya akan discuss dalam kelas tutorial minggu ni. Tetapi ni saya boleh tahu. So dekat sini, majority ramai orang salah pressing kat sini. Okay. So menunjukkan sebenarnya you tak faham, you masih lagi ada something yang you tak faham perjalanan tu cara. Especially apabila dia suruh print dia punya
Ni, sama ada key is found ataupun key is not found. Majority student jawab key is found. So jawapannya salah lah, dia bukan key is found. So jawapannya key is not found. So macam mana boleh dapat jawapan key is not found walaupun you tengok data type yang dia nak data yang dia nak cari ada dalam senarai. Ada dalam senarai ni. So awak perhatikan cara awak buat, saya boleh guess lah. Awak tengok data tu, oh data ni dia cari berjenis humble. Okey, dalam ni ada humble. So you tak trace dah. You tak trace dah, tuk-tuk awak bubuh sebab humble ada dalam dia punya list. So jawapannya adalah key is found. Tu masalahnya student. So you tak boleh buat macam tu lah, sebab dia ada algoritmnya yang dia perlu penuhi dekat sini. So kalau you perhati, kalau you go through this algorithm, maka you akan lihat bahawa ada something wrong dengan this one. Satu lagi, sebenarnya dekat sini pun you boleh agak dia akan buat, okey, yang awak buat sebab yang ni awak tahulah algorithm yang buat dekat sini dia menggunakan konsep apa? Dia menggunakan algorithm apa ni? Ni awak tahu kan? Saya dah bagi tahu, kita cuma belajar untuk searching, kita cuma belajar dua saja. Okey, searching pula. Sorting. Okey, sorting kita cuma belajar dua ya, iaitu isian buih ni, bubble sort, dan juga lagi satu awak punya binary kan, binary sort. Okey, so awak cuma belajar dua tu saja. Yang ni adalah berjenis binary. Binary kan saya kata dia divide by 2. Okay, saya kata kalau you nak buat binary ni, you kena make sure bahawa bilangan data ni, kalau you nak dapat jawapan yang tepat lah, you kena make sure bahawa bilangan datanya adalah ganjil. Okay, so kalau you tengok ini dia menggunakan algoritma biasa ni untuk binary sorting. Okay, so tetapi kalau you tengok bilangan data type kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 6 angka genap. So menyebabkan algoritma ni dia gelap. Okey, bukan tak boleh dapat jawapan, tetapi jawapannya akan jadi something wrong. Sepatutnya dia dapat jawapannya sebab value yang dia cari itu memang adalah senarai. Tetapi disebabkan bilangan datanya ada genap, maka apabila dia divide by 2, maka dia tak boleh ambil center yang kat 3. Maksudnya bila you ada 6, bahagi 2 you dapat 3. Okay, so macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila 6 bahagi 2 dia dapat 3 lah. So bila dapat 3, nampak tak? Dia bukan duduk kat center lah. 3 tu maksudnya at index 0, 3 lah. Sedangkan data kat sini kita tahu dia ada di posisi yang kelima. So bermaksud dia bukan duduk tengah-tengah. Data 3 tu bukan tengah-tengah. Dia akan duduk yang sebelah kanan akan ada 3 value. Dia akan ada berapa? 3 value. Yang sebelah kiri dia akan ada 2 value. So maksud situ dia tak balance. So bila tak balance tu menyebabkan algoritma ni gelong, dia tak boleh dapat jawapan yang sepatutnya dia dapat. So kalau you trace betul-betul kat sini, maka pasti you akan dapat jawapannya adalah key is not found. Maksudnya value tersebut dia tak jumpa. Sepatutnya jawapannya yang dapat kat situ, sepatutnya dia akan keluar so nilai yang nak cari kat sini adalah humble lah. So bila tengok humble, so saya perhatilah awak perasan bila awak tengok ni humble ada. So bila ada, so bila humble ada ni bermaksud awak terus tengok kat sini. So that's why you cetak kat sini key is found. Sebab nilai humble ni ada di dalam awak punya list. Tetapi kalau awak perhatikan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan dia punya index dia. So bila index dia kat sini maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan apabila you 6 bahagi ni datanya ada 6, 6 bahagi 2, 3 menyebabkan 0, 1, 2, 3. So awak punya index tengah duduk dekat humble. Okay, duduk dekat humble ni. Duduk dekat tengah ni. So nampak tak bila tengah kat atas ni ada 3, sebelum ni ada 2, dia tak balance. Sepatutnya kalau nak guna algoritma ni, you kena make sure bahawa bilangan datanya adalah ganjil. So bilangan data ganjil, misalnya kalau sini ada 7, so ada 7, bila dia bahagi 2, dia akan dapat 3 lah. So bila dia 3, dia duduk dekat sini. So kita dapat lihat 3 kat atas, 3 dekat bawah. So dengan itu bermaksud dia adalah fair. So bila dia fair, maksudnya algoritma ni barulah dia akan dapat jawapan yang cepat.
So kalau macam ni, kalau bilangan datang, maka jawapannya akan menyebabkan dia gelong. Dia kena guna kaedah lain sikit. Ada kaedah dia macam mana dia nak buat benda ni. Okey? Ada kaedah dia untuk bagi jawapan yang tepat. Tapi algoritmnya akan jadi complicated. Okey? Saya tak tunjuk. Tetapi bukan tak boleh buat algoritma ni, tapi jawapannya kurang tepat. Basically, sebab nilai yang nak cari adalah humble. So kalau you tengok secara normally, memang humble duduk dekat bahagian sini. Memang ada. Okay, memang ada dekat sini. So logiknya dia mesti jumpa lah. Sepatutnya dia jumpa. Tetapi disebabkan menggunakan algoritma ni, dia tak jumpa. Ada sebabnya lah. So memang saya tengok lah. Ramai, saya rasa tak ada orang betul lagi lah. So far, yang saya marking ni maksudnya tak ada. Semuanya jawab is found. Bukan awak jawab is found. Sedangkan answer scheme yang datang pertama kali datang kat saya pun, maksudnya RP sendiri pun tulis found. Okay, sampai ditegur lah kata salah kan, baru dia perasan salah. Maksudnya RP sendiri pun tak perasan benda tu. Okay. So kalau you trace secara manually, ni, you akan dapat jawapannya humble is not found. Walaupun humble tu ada dalam open list. Sebab algoritma tu ada benda yang algoritma tu adalah valid kalau bilangan data adalah ganjil. Kalau bilangan datanya genap, possibility jawapannya adalah tak tepat. Okay? Macamnya ni. That's why kalau nak guna binary tu, binary search, you make sure bahawa bilangan datanya adalah ganjil. Kan saya bagi tahu masa you buat assignment, so make sure bahawa data yang masuk tu adalah ganjil untuk bagi jawapan yang tepat. Kalau ianya genap, sebenarnya boleh buat menggunakan kaedah tersebut, tetapi algoritmnya akan jadi complicated sedikit. Kita kena entertain benda tersebut. Dia adalah caranya. Saya tak maulah cerita buat sabuk kalau tak awak. Okay? Yang very simple pun kita tak boleh buat, tambah kalau kita nak belajar yang very complicated. Nanti ada masalah besar. Tu saya tak mau cerita lah benda tu. Tetapi ianya boleh dibuat lah dengan menggunakan that teknik kalau bilangan datanya adalah genap. Okay? Boleh diselesaikan. Okay? Cuma algoritmnya tak boleh guna algoritma yang biasa. Itu adalah yang sepatutnya lah. Okay. So balik you kena perhatikan betul-betul lah dua konsep tersebut. Nak belajar programming maksudnya kita kena faham konsep dahulu. Bila faham konsep barulah mudah. Okay? Setiap apa yang awak tanya tu sebenarnya ada jawapan je. Ada jawapan dan you boleh cari jawapannya sendiri. Okay? Berdasarkan kepada apa yang saya terangkan, kalau you faham benda tersebut, bermaksud you boleh buat. Jawapannya ada dekat situ. Okay. So saya hari ni sebab kita tak ada soalan baru, sebab saya tak soalan saya akan insya-Allah saya akan upload paling lewat besok kot soalan baru. Tapi soalan tersebut melibatkan user defined type. Okey, iaitu linked list melibat user defined type. Okay, saya kena habiskan minggu ni sebab minggu depan saya akan masuk untuk bab stack dan juga minggu berikutnya queue. Kita ada bab stack, kita ada bab queue. Lepas tu kita akan akhiri dengan binary search tree. Okay. So bab stack dan juga bab queue ni sebenarnya boleh bergerak pantas. Jikalau awak faham konsep ni. Binary, array list dan juga linked list. Memang mudah. Okay, memang mudah sebab dia adalah apply. Okay, dia ada konsep. Kalau konsep queue, you kena apply konsep queue. Kalau konsep stack, you kena faham konsep stack. Berdasarkan kepada metod-metod yang telah awak pelajari sebelum ni. Kalau menggunakan linked list, guna konsep linked list lah. Kalau menggunakan array list, gunalah konsep array list. Okay? So you kena, dia tak susah lah benda tersebut. Cuma di dalam stack dan juga queue, kita juga ada bahagian theoretical part. Theoretical part sebab stack ni sebenarnya di dalam kenapa kita belajar data structure, sebenarnya stack ni di dalam komputer ianya digunakan untuk mathematical expression. Maksudnya untuk menyelesaikan masalah matematik, misalnya you buat 2 campur 1. Memanglah kalau you buat 2 campur 1, you tekan kalkulator jawapannya 5. Tetapi macam mana dia nak solve? Bagaimana komputer solve? Sebenarnya dia menggunakan konsep stack. Maksudnya dalam memori, you akan belajarlah macam mana memori bekerja. Macam mana dia evaluate nilai tersebut. Okay? Kalau you ada persamaan matematik secara simple ataupun kompleks. Okay? Kalau kompleks, macam mana you solve benda tersebut. Dan kemudian kita lihat macam mana komputer solve benda tersebut.
Sebenarnya apa yang kita solve in reality, macam itulah dunia komputer akan solve sebenarnya. Okay, akan solve sebenarnya. Cara dia selesai sebenarnya adalah cara dia selesai dengan menggunakan konsep step. So kita akan lihatlah benda tersebut. So dia adalah bahagian theoretical part. So dalam exam pun selalunya kita ada bahagian theoretical part lah. Dan juga kita ada bahagian practical coding lah. So dia ada dua benda tersebut. So kita juga akan lihat juga benda tersebut lah. Kemudian kita akan lihat misalnya because matematik dia selesai, you akan belajar berkenaan infix, you akan belajar postfix statement, benda-benda tersebut lah. Ianya adalah manual saja. Okay, you boleh lihat manual tersebut lah. Okay, baca manual dan kemudian apa yang tak faham you boleh tanya. So ada apa soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya berkenaan dengan, sebab saya rasa saya tak mau ulang dah. Lepas ni saya tak nak ulang. Hari ni adalah hari telas untuk you bertanya berkenaan dengan array list dan juga linked list. So kalau you tanya, saya boleh balik boleh apa yang awak tak faham, then saya boleh ni lah. Boleh cerita. Okay. Lepas ni saya akan proceed ke dengan pengajaran UDT. Kemudian kita masuk ni lah. So make sure bahawa you settle untuk built-in yang berjenis, because untuk stack dan juga queue awak akan menggunakan built-in method dan juga user define. Untuk stack dan juga queue awak akan menggunakan built-in method dan juga UDT lah, user defined type. Okay, that's why kita ambil masa panjang sedikit untuk user defined type dan juga berjenis built-in lah. Okay, kita ambil masa panjang sikit. Okay. Sementara untuk user defined type, sebenarnya you akan nampak apa yang sebenarnya berlaku apabila you menggunakan method add. Contohnya kalau you nak insert lah di dalam awak punya array list, maka you akan nampak bila kita buat berjenis user defined type ni, bila kita design kita punya coding sendiri. Sebenarnya coding tersebut lah, especially apabila you menggunakan built-in untuk linked list lah. Sebab untuk user defined type kita hanya fokus kat linked list sahaja. Sementara array list kita tak buat. Array list kita tak buat. Kita hanya guna UDT, maksudnya hanya menggunakan built-in sahaja untuk array list. Tetapi untuk linked list kita belajar dua, built-in dan juga user defined type. So untuk built-in, apabila you buat user defined type, maka you dapat faham dia punya analogi. Misalnya dalam method built-in memang kita tak ada lah method misalnya insert at front, insert at back, kita tak ada. Kita cuma ada method iaitu add. Okay, add. So tetapi dekat sini kita ada dua, sama ada add berdasarkan index dan add berdasarkan kepada dia punya add satu parameter saja. Kalau add satu parameter maksudnya dia add back. So kita ada buat di dalam user defined type iaitu add back, iaitu kita ada dalam manual saya dia ada situ add in front dan juga add back. Maksudnya awak tambah di bahagian depan dan tambah di bahagian belakang. So benda tersebut sebenarnya yang terjadi di dalam built-in method. Benda tu lah ada, coding tu lah ada. Okey, cuma awak tak perlu buat. Okey. Tetapi itulah cara dia buat sebenarnya. Cuma awak tak perlu buat sebab awak guna built-in. Tapi bila you buat UDT, awak kena buat sendiri ya. So itulah coding yang sepatutnya berada di dalam method add yang ada satu parameter. Okay, bermaksud dia add di belakang. Sementara add based on index itu dipanggil sebagai add at middle. Bila dia ada index, sebenarnya di dalam manual saya tak ada method insert at middle. Saya cuma ada method insert at front, insert at back. Sebab bila insert at middle, ianya memang banyak possibility. Bukan tak boleh buat, boleh buat lah. So misalnya index, awak letak index kan. So bila index tu, awak boleh letak indeks kosong. Bila indeks kosong bermaksud you selit dekat depan. You boleh letak indeks 3 ataupun 4 bermaksud you selit di indeks di middle. Dan juga you boleh letak indeks kat belakang, dia boleh. So bermaksud semua possibility tersebut harus dipertimbangkan. Misalnya kalau di dalam list awak empty, bermaksud kalau you menggunakan insert at middle, maka node pertama itulah akan menjadi node yang baru yang awak create, dia akan menjadi node pertama dan juga node yang terakhir. So possibility kedua, kalau cuma ada satu je senarai dalam awak punya, maksudnya awak punya value cuma ada satu je dalam list.
So kalau you nak insert at back, bermaksud dia akan letak di belakang lah. Faham? Tu kedua. Dan kalau dia ada dua note pula, cuma ada dua note dalam awak punya list, bermaksud kalau you nak buh middle, bermaksud dia akan duduk di tengah-tengah lah. Dan juga possibility yang terusnya, kalau dia ada lebih daripada 3 note, so maka ada lagu. So kita kena cater semua that one untuk membolehkan supaya method tersebut apabila kita execute, dia berhasil. So di situ dia ada banyak possibility. Okay, that's why saya tak letak dalam awak punya menu. Tetapi kalau you faham apa yang saya cuba terangkan nanti, maka sebenarnya untuk insert at middle, you boleh design your own method. Okay, awak boleh design sendiri. Dan andai kata kalau you berjaya design insert at middle, dan you cater all possibility yang you fikir lah, yang you rasa you perlu entertain. Nanti memang you kena entertainnya iaitu kalau senarai empty. Kalau senarai awak cuma ada 1 note. Kalau senarai awak cuma ada 2 note. Kalau senarai awak ada 3 note, apa akan berlaku? Dan kalau senarai awak ada lebih daripada 3 note, so macam mana berlaku? Macam mana you nak proses selit tu berlaku? Okay, so you kena entertain kesemuanya lah. So barulah bila you panggil method insert at middle tu, dianya boleh diterima lah. Okay, maksudnya dia boleh valid untuk semua case yang berlaku. Okay, kan? So you panggil method middle, you guna method insert at middle, tetapi tiba-tiba dalam list empty, nak middle apa? Bermaksud note baru tu dia akan menjadi rekod yang pertama awak lah. Walaupun you panggil method insert at middle, so you have to entertain. Kalau you tak entertain, bila you masuk dia akan senyap. Dia tak tahu nak buat apa. So bila senyap bermaksudnya, bila you run tu bermaksud dia keluar kat skrin putih tu, dia senyap. Dia tak tahu nak buat apa. Sebab dia tak ada suatu proses yang mengarahkannya nak selit di middle sedangkan dalam senarai awak empty. Bila senarai empty nak selit kat middle macam mana? Sebab data tak ada. So macam mana dia nak selit dekat middle? So dia kena entertain benda tersebut. Barulah valid. So bila nak selit dalam middle pula, tiba-tiba dalam senarai awak cuma ada 1 elemen je. Baru ada 1 note. Awak nak selit middle apa? Baru ada 1 note. Kan? Jawapannya selit kat belakang je lah. Itu je boleh buat. So kalau ada 2 note, jawapannya bolehlah selit middle. Dia selit kat tengah-tengah tu. Kalau ada 3 note, bermaksud you kena bubuhlah dia punya posisinya dekat mana nak selit. Betul tak? Kalau lebih pada 3 note, mungkin you nak letak 1, 2, 3. Mungkin you nak letak di antara note pertama dengan note kedua. Ataupun di antara note kedua dengan note ketiga. Maka you kena tahu dekat mana you nak letak. So kita kena tanya, nak letak kat mana. Okay? Kalau dia nak letak dekat, so kita entertain. Kalau kita ada lebih daripada note. So kita kena buat algoritma yang kita panggil sebagai algoritma yang dia panggil sebagai apa nak? Algoritma yang that algorithm can boleh cater semua problem yang berlaku. So kita kena buat algoritma tersebut lah. Okay. So ada soalan nak tanya tak? So dalam assignment ni, for those, ada siapa yang belum siap assignment awak? Ada siapa yang belum siap assignment? Ni ada yang tak hantar lagi ni. Group G ni maksudnya memanglah group G sebab tak ada dalam lab ni. So that's why no wonder dia orang satu orang pun tak hantar. Sebab dia orang ada soalan yang diberi oleh lecturer yang satu lagi. So mungkin dia buat soalan tersebut. Okay. Tapi untuk group G ni, group H ni yang saya ajar lah. So kalau ikut record ni maksudnya memang ada orang yang tak hantar lagi lah. So ada soalan nak tanya? So for those siapa yang tak hantar ni, apa masalahnya? Akan tak siap lagi kot. Ada soalan tak? Ini nama yang tak hantar ni. Hafiz, Syafiq Hafiz ada kat sini? Ahmad Hafiz ada? Ada ni nama kat sini. Ahmad Hafiz dah siap lagi?
Saya on the way nak hantar, sir. Ha? Ahmad On the Syafiq way. baru nak hantar. Baru nak Dah siap hantar. dah lah. Ah? Dah siap dah. Ya. Dah siap dah lah. Ah. Ahmad Hafiz. Hafiz ada kat sini nak? Nama ada. Okey, sekarang you buka semua awak punya ni. Onkan video awak. Wajib semua onkan video. Mana lagi yang ni? Emir, Irfan dah siap dah. Irfan ada sini? Mana Irfan?